رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara saya, Tuan Imam, Bang Mat, yang juga pengurusi majlis pada malam ini. Tidak lupa kepada saf kepimpinan kampung, Tok Mokhtar, saf kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul macam biasa dalam kuliah-kuliah macam biasa. Cuma malam ini mungkin kita akan memperkatakan yang berhubung dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kerana bertepatan dengan pertemuan kita pada malam ini, iaitu pada tanggal 27 Rejab, di mana para ulama sepakat mengambil tarikh ini sebagai tarikh peristiwa berlakunya Isra' wal Mi'raj. Cuma dari segi berlaku khilaf, iaitu dari segi tahunnya sahaja. Ada pendapat mengatakan pada tahun 9 kenabian, ada pendapat mengatakan pada tahun ke-10 kenabian, tapi tak apalah, tapi tanggal 27 Rejab. Dan kita nak mengambil pengajaran dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Kalau nak ceritakan tuan-tuan mungkin agak sukar nak dihabiskan, kerana biasanya saya dan juga penceramah-penceramah para asatizah lain, biasanya kalau ceramah Isra' wal Mi'raj, biasanya peruntukan masa diberikan 1 jam setengah untuk kita menceritakan. Tapi malam ni kalau 1 jam setengah, takut tinggal saya dengan Badar je. Okay. Itu pun sebab Badar malam ni nak kena jadi imam isyak lagi. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran setakat mana yang kita mampu. Selain daripada itu, kita dengarlah daripada mana-mana surau, masjid yang adakan majlis ceramah Isra' wal Mi'raj. Kita ambil, kita bawa pengajaran itu dalam kehidupan kita untuk mencari redha Allah. Dan dalam membicarakan tentang Isra' wal Mi'raj ini juga, kadang-kala kita tidak terlepas daripada kita terpengaruh dengan Israeliat, cerita-cerita yang ditokok tambahkan. Maka sebab itu, dalam apa jua kita kena bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dan hadis itu pula hendaklah hadis yang sahih, yang diriwayatkan, sama ada kita boleh dapati di dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan banyak lagi lah. Tapi nak tunjukkan supaya kita dapat sumbernya itu adalah sumber yang jelas. Dan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, pertama sekali sebelum kita bercakap, kita kena faham, kalau ada di kalangan kita, ahli keluarga kita yang menafikan, yang menolak, tidak percaya dan tidak yakin peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku, maka hukumnya kafir. Tu kena jelas tu dulu. Kalau dia kata, ini cerita, lebih kurang macam cerita-cerita lain lah. Tidak, dia bukan cerita dongeng. Sebab itu kita sebutkan di awal-awal muqaddimah. Allah sebut dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hingga akhir ayat yang kita bacakan. Maha suci Allah. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Isra ayat yang pertama sekali. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladhi barakna hawlah. Ya, di mana Allah perjalankan itu sebab apa? Sebab Allah nak beri kita melihat pengajaran, mengambil pengiktibaran bahawa di sekeliling itu diberkati, barakna haulah, diberkati oleh Allah. Maka sebab itulah peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita tak dapat semua ceritanya pun tak apa. Yang penting kita dapat sedikit dan jadikan pengajaran, lalu diimplementkan, dilaksanakan di dalam kehidupan. Kalau tuan-tuan nak suruh cerita satu persatu takkan cukup masa. Tapi kita cerita yang penting sahaja. Pertama sekali, peristiwa ini berlaku bila? Berlaku di zaman ketika mana Rasulullah berada dalam zaman kesedihan. Waktu kesedihan. Atas 3 perkara. Pertama sekali, kesedihan yang berlaku kepada Nabi kerana pada tahun itu, isteri kesayangan dia, isteri yang banyak membantu dia dalam urusan-urusan dakwah, isteri yang banyak memberi sokongan moral, memberikan motivasi kepada baginda, telah pun kembali ke rahmatullah. Telah meninggal. Bila isteri yang banyak membantu ini hilang, maka seolah-olah patah satu sayap. Jadi nak tunjukkan apa? Jadilah isteri yang banyak membantu suami. Bukan banyak membebankan suami. Kalau membebankan suami, mati dia, dalam hati suami kita, lega aku. Tapi kalau dia banyak membantu suami, maka suami tadi akan rasa kehilangan. Memanglah kahwin baru tu kahwin. Ya, bukan tuan-tuan aja. Kalau saya pun saya kahwin, tunggu apa lagi? Dia tak bangun dah. Tapi yang datang takkan sama dengan yang pergi. Nak tunjukkan bahawa dia akan tetap akan terasa. Maka begitulah isteri Nabi Siti Khadijah ini yang banyak membantu Nabi, segala harta-hartanya digunakan pada jalan dakwah. Sehingga kan dia pernah menyatakan kepada baginda Nabi SAW, andai kata aku sudah tiada dan ketika itu Rasulullah memerlukan lagi pertolongan dan sokongan, tidak ada harta benda yang boleh membantu, galilah kuburku, ambilkan tulang belulang aku, gunakan dalam urusan-urusan yang diperlukan. Sampai tahap tu. Kita hari ni, bang, saya mati, bang jangan sentuh duit saya sikit pun pada bini baru. Oh, ni bukan sini, ni cerita ni tempat lain. Yang kampung pasir insya-Allah semua baik belaka. Tak percaya tanya Tok Pat, tidak tekan Tok Pat. Nak bagi tahu bahawa jadilah isteri yang banyak menyokong. Yang kedua, Nabi bersedih kerana pada tahun itu juga kematian bapa saudaranya yang menjaga Nabi daripada umurnya setelah mana peninggalan datuknya, maka ditinggalkan kepada bapa saudaranya. Walaupun bapa saudaranya Abu Talib ini seorang yang miskin. Tak sama seperti mana bapa saudara Nabi yang kaya seperti mana Abu Lahab. Abu Lahab tu pak saudara Nabi tu. Kaya tapi dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib jaga dia semasa Abu Talib menjaga baginda daripada kecil sehinggalah menjadi Nabi dan Rasul. Tidak ada siapa boleh menyentuh dan boleh mengganggu gugat apa juga urusan yang dilakukan oleh baginda Nabi. Walaupun agama Abu Talib itu tidaklah Islam seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi. Sebab itu dia sedih sungguh. Ketika mana bapa saudaranya itu sakit tenat, Nabi duduk di sebelah. Minta kepada bapa saudaranya, Islamlah wahai pamanku, Islamlah wahai bapa saudaraku. Kerana aku akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islamlah wahai bapa saudaraku. Tapi yang duduk di sebelah lain pula siapa? Abu Jahal. Abu Lahab berada di sebelah. Dia pula kata kepada Abu Talib, adakah kamu sanggup nak meninggalkan agama nenek moyang kita? Jadi dia ni pun tak sanggup nak
putuskan persaudaraan dengan saudara-saudara dia yang lain. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidaklah menjadi Islam seperti mana yang diharapkan oleh baginda Nabi. Nabi sedih. Jadi Nabi sedih. Setelah mana isterinya tidak ada, setelah mana Abu Talib yang banyak menyokong, menjaga segala urusan-urusan dakwah Nabi. Walaupun agama tak sama, tapi Abu Talib kata, teruskan berdakwah wahai Muhammad. Tidak ada siapa yang boleh menyentuh kamu. Tapi setelah mana pembengkian Abu Talib, ketika itu orang sudah tidak hiraukan lagi. Orang dah tak takut. Ya? Orang dah tak takut macam hari ni, orang kata paling tidak orang nak ni kita, dia segan jugalah. Aku kan suka sangat dengan Ustaz Syukri ni kat Kampung Pasir ni. Tapi oleh kerana Tok Mokhtar baik dengan dia, tak berani juga. Kalau Tok Mokhtar tak ada besok, dia kata peduli kalau Ustaz Syukri tu. Tu contoh. Tapi orang sini insya-Allah okey. Tak tanyalah Kasim. Ya. Nak tunjukkan sini ya bahawa itu antara perkara-perkara yang berlaku kepada baginda Nabi. Maka bila mana kematian Abu Talib, maka Nabi terus dihujani dengan berbagai-bagai orang katakan keganasan. Sehinggalah baginda ditolak dakwahnya. Bukan setakat ditolak dakwah baginda, malah dibaling dengan batu ketika mana baginda Nabi berdakwah di Taif. Sehingga berdarah dahinya itu. Dahinya berdarah. Ya. Apabila darah itu mengalir pada tubuh baginda Nabi. Lalu apa kata malaikat? Malaikat kata, wahai Muhammad, kalaulah darah yang mengalir pada tubuh kamu itu sampai mencecah bumi, maka kami akan ratakan tanah ini, hancurkan semua ini. Tengok, malaikat punya marah melihat keadaan sedemikian. Tapi Nabi terus berdoa kepada Allah, minta supaya Allah datangkan pertolongan. Sebab apa? Nabi bukan orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya dia suka membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti mana kita melihat, kalaupun kita tak naklah orang kata nak ikut akhlak Nabi. Ada orang kita kata ikutlah akhlak Nabi SAW. Dia kata tu Nabi Ustaz. Kami ni bukan Nabi. Kami ni orang biasa. Paling tidak kalau tak nak ikut akhlak Nabi, ikutlah akhlak pokok mempelam. Pokok mempelam, orang baling dia dengan kayu. Dia gugurkan buah kepada orang. Dia akan menjadi sebahagian daripada senjata-senjata dakwah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini pada tahun Nabi berada dalam kesedihan, maka ketika itulah Allah mewahyukan, Allah memerintahkan supaya Jibril alaihissalam datang menjemput Nabi untuk dibawa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi ketika itu sedang berada di rumah Ummul Hani. Duduk di rumah Ummul Hani, maka datang malaikat malaikat Jibril alaihissalam lalu bawa Nabi keluar. Pergi dulu ke telaga Zamzam. Apa dibuat di sana? Bismillah. Apa yang dibuatkan di sana, iaitu Nabi dibuat pembedahan. Dibuat pembedahan pada diri dia. Itu pembedahan buat kali kedua. Kali pertama ketika mana Nabi masih kecil. Waktu Nabi masih kecil, masih berada di dalam jagaan ibu susuan dia. Maka ketika itu dia telah dibedah, dan ini adalah kali yang kedua Nabi dibedah. Nabi dibedah, dicuci. Hatinya itu dicuci, dibersihkan, lalu dimasukkan hikmah. Apa tujuannya? Sebab dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi nak dibawa untuk bertemu dengan Allah. Itu kita kena faham tu. Nak dibawa bertemu dengan Allah, maka terlebih dahulu hati baginda ini dicuci, dibersihkan, lalu dimasukkan hikmah dalam diri Nabi. Apa pengajarannya? Pengajarannya bahawa supaya Nabi bertemu dengan Allah itu dalam keadaan hati yang sudah bersih. Walaupun Nabi ini tuan-tuan, Nabi dan Rasul semua kita tahu. Nabi dan Rasul ini manusia yang maksum. Terpelihara.
Ustaz tak maksum. Tuan guru tak maksum. Tapi kalau makcik sum, memang dia maksum. Ya. Mana-mana ustaz, mana-mana mufti, mana-mana tuan guru, sebesar mana serban atas kepala sekalipun, dia masih boleh melakukan kesilapan. Jadi kalau ada anak murid yang terlalu taksub kepada tuan guru, tuan guru saya takkan pernah buat salah. Awak ingat tuan guru hang tu siapa? Nabi ke? Sebab itu kena faham dalam konsep itu. Kalau saya pun salah, tuan-tuan kena tegur. Bukannya saya ni terus cakap benda yang betul. Ada masa kadang-kadang kita tersilap langkah. Maka kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan pernah baca mana-mana kitab, pernah baca dalam mana-mana hadis, bercanggah dengan apa yang saya sebutkan. Maka percanggahan sebutan saya dengan hadis, maka tuan-tuan kena tolak ucapan saya. Tuan-tuan kena terima apa yang ada hadis di dalam hadis Nabi. Apa yang ada di dalam Al-Quran, itu harus diutamakan daripada ucapan seorang ustaz ataupun tuan guru. Sebab kita tidak dikurniakan kemaksuman, kita tak diberikan seperti mana yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sebutkan sini bahawa kalaulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dibawa di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi dibersihkan hatinya supaya bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang telah dibersihkan. Tuan-tuan, tu Nabi. Habis kita nak jumpa dengan Allah tak? Akan jumpa. Kita akan pulang bertemu dengan Allah tak? Akan pulang. Sama ada lambat atau cepat. Ada kawan kita yang lebih awal pergi. Berapa ramai sahabat-sahabat kita di sini. Ya. Almarhum Datuk Tok Kamarudin, almarhum Haji Bakri, almarhum kita punya Abang Ramli kita. Bagaimana kita punya sahabat kita arwah Hak Hogan. Ramai dalam kampung ni. Mak Abang Yan. Itu yang saya ingat lah. Dah ramai dah yang pergi. Lebih awal daripada kita. Kita akan menyusul kemudian. Maka ingat ketika mana kita dilahirkan dahulu. Lahir dalam keadaan suci bersih. Lahir dalam keadaan fitrah. Ibu kita melahirkan dalam keadaan fitrah. Tak kira ibu itu siapa. Tapi ketika mana anak itu dilahirkan. Anak lahir dalam keadaan fitrah. Biarpun maknya seorang pelacur. Anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Mak dia punya hal. Urusan dia. Kita tidak. Kita tidak menanggung dosa atas perbuatan ibu dan bapa kita. Jadi kita lahir dalam keadaan bersih. Bila dalam keadaan bersih, dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang kita bergelumang dengan dosa dan maksiat. Dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang kita tersandung dengan kemungkaran. Maka kita kena sering kali bertaubat kepada Allah. Nabi nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih. Kita juga akan bertemu dengan Allah. Maka hendaklah sentiasa membersihkan diri kita. Kerana kita tidak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah SWT. Tengok aduk atas kerusi Abang Ali, Pak Ipin. Pak Ipin lama tak nampak Bibi ni. Tengok duduk atas kerusi macam tak berapa sihat. Rupa-rupanya yang duduk atas kerusi depan empuk ni jalan dulu pada tuan-tuan. Siapa sangka? Mati dia tak ada kira umur tua atau muda. Tak kira sakit. Ni tanda-tanda batuk dah ada dah. Jadi sebab itu kena hati-hati. Kita kena seringkali menjaga supaya dalam keadaan yang sentiasa memohon keampunan. Duk saja-saja daripada duk nyanyi lagu makanan pelik-pelik, taik minyak, taik itik. Lebih baiklah astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Lebih baik kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dengan istighfar itu dosa-dosa kecil kita luntur. Dosa besar kita kena bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, kena bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah. Tapi nak tunjukkan kena banyak kita memohon keampunan. Kerana apa? Nabi tunjukkan dalam peristiwa ini, Nabi pun dibersihkan dulu dirinya supaya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bersih. Datangnya malaikat mengambil bawa Nabi daripada Masjidil Haram, bawa pergi ke Masjidil Aqsa.
Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Nak bagi tahu kepada kita, Allah ni Tuhan untuk sekalian alam. Jadi untuk sekalian alam, Allah ni bukan Tuhan untuk orang Melayu macam kita aja. Tuhan untuk sekalian alam. Jadi kita lihat bagaimana maha suci Allah. Allah tidak pernah iri hati. Allah tidak pernah sombong. Allah tidak pernah orang katakan nak mencaci hamun. Biarpun makhluk-makhluknya, hamba-hambanya tidak taat kepada dia, dia tetap memberi rezeki. Maha suci. Kita hari ini, siapa yang tak sokong aku, tahulah kau orang besok. Jadi sekarang ni kita nak siapa menang di pilihan raya negeri Johor, parti kita. Tiba-tiba kita tahu si Polan ni tak sokong kita, tiba-tiba kita menang. Siap kau besok. Dulu aku datang kau sokong aku, kau tak sokong, tahulah kau. Sekarang aku berkuasa. Itu kita manusia. Tapi Allah maha suci. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Siapa hamba dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini tuan-tuan, yang dibawa Nabi Muhammad bukannya Ustaz Syukri. Yang dibawa Nabi Muhammad bukannya Sultan Selangor. Yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi kenapa Allah sebut bi'abdih, hamba? Sebab Allah nak bagi tahu, kalaulah Nabi kesayangan aku pun, aku panggil dia sebagai hamba. Kamu jangan duk rasalah kamu tu hebat sangat. Kamu tu raja, kamu tu menteri. Jangan rasa hebat, kamu tu hamba aja. Sebab tu Allah sebut di situ, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Iaitu maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad. Bila? Lailan, iaitu pada waktu malam. Allah bawa lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah bawa Nabi pada waktu malam. Patut bawa waktu siang lah. Baru boleh tengok panorama siang. Baru nampak Bukit Bukau, nampak Genting Highland. Bawa malam nampak pun, nampak lampu je lah. Itu akal dan minda kita. Tetapi Allah sebut, Allah memperjalankan hambanya lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah bawa pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Nak bagi tahu waktu malam ni kita kena melapangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu disimbolikkan di situ masjid. Boleh tak kalau Allah bawa terus saja daripada rumah Ummul Hani itu, malaikat datang ambil dia, buka bumbu. Malaikat ambil Nabi, bawa terus. Pergi ke mana? Pergi ke kota Mekah. Pergi ke kota Damsyik. Pergi ke kota-kota yang hebat. Tapi kenapa dibawa pergi ke masjid? Dari masjid ke masjid. Nak bagi tahu malam ni kita kena manfaatkan waktu untuk beribadah. Siang dahlah kita banyak gunakan waktu kita untuk buat urusan-urusan lain. Jadi waktu malam ni peruntuk kalau sedikit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperjalankan Nabi itu pada waktu malam daripada masjid ke masjid yang telah kami berkati, kata Allah. Ya, barakna haulah, yang telah kami berkati sekelilingnya. Nabi ini dibawa tuan-tuan daripada mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di mana? Di bumi Mekah. Menuju ke mana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni berada di mana? Di bumi Palestin. Nak gambarkan bila Allah sebut di sana barakna haulah, iaitu yang telah kami berkati sekelilingnya. Sekeliling daripada Mekah tu menuju ke Palestin, itu bumi itu adalah bumi yang sentiasa diberkati oleh Allah.
Hari ini sayangnya Mekah berada di tangan orang Islam. Alhamdulillah. Tetapi bumi Palestin dikuasai oleh Yahudi laknatullah. Maka menjadi tanggungjawab kepada orang Islam, dia kena bertanggungjawab untuk mendapatkan kembali bumi Palestin itu. Walaupun kita tidak mampu mengangkat senjata pergi berperang, tetapi fahamilah selaku orang Islam bahawa orang Islam doanya juga menjadi sebahagian daripada senjata. Berdoa minta kepada Allah. Kalau Nabi SAW sebelum dia pergi dibawa dalam peristiwa hijrah, dia dilontar dengan batu, dibaling dia sehingga berluka parah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, lalu Allah berkati doanya. Kenapa kita orang Islam tidak memanfaatkan doa? Minta kepada Allah, ya Allah, tariklah kembali wabak yang sedang kami hadapi ini, wahai Allah. Kami takut dengan wabak COVID-19 ini, wahai Allah. Kami bimbang keimanan kami, wahai Allah. Minta kepada Allah. Tetapi kebiasaannya doa ini kita akan rasa lebih syahdu, kita akan rasa lebih, orang katakan lebih mendapat zuhnya itu ketika mana kita berdoa di dalam masjid, kita berdoa di dalam surau. Tapi sayang hari ini tuan-tuan, nak pergi masjid ramai-ramai pun tak berapa nak boleh. Nak semayang Jumaat pun tak ada 3 dos, tak boleh pula. Tak tahulah, mungkin waktu Nabi pergi Isra' Mi'raj tu Nabi dah ada 3 dos kot. Sebab tu kita kena tengok, ya, Nabi dibawa pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi solat di sana. Setelah solat, Nabi solat di sana, Nabi mengimamkan. Dalam solat itu Nabi mengimamkan nabi-nabi yang ada. Nabi diberikan, orang katakan walak, diberikan penghormatan, kepercayaan untuk menjadi imam. Nabi mengimamkan. Lepas sembahyang, lalu Nabi didatangkan oleh malaikat 2 minuman. Satu dibawanya susu, satu dibawanya arak. Nabi ambil yang mana? Nabi ambil susu. Ya, Nabi ambil susu. Pengajaran dia di sini tuan-tuan, iaitu ambil pengajaran di atas apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sebab dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, Jibril alaihi salam bertindak sebagai murabbi, sebagai orang yang mengajar, menerangkan, memberi penerangan kepada baginda Nabi SAW. Nabi tanya, malaikat Jibril jawab, berikan penjelasan. Lalu bila mana Nabi SAW mengambil minuman itu susu, kata Jibril AS, wahai Muhammad, pilihan kamu itu tepat. Andai kata kamu mengambil arak tadi, bila mana kamu mengambil arak tadi, maka akan musnahlah umat kamu. Apa kata malaikat? Musnahlah umat kamu, bukan musnahnya kamu. Maksudnya apa? Nabi bila dia nak minum tuan-tuan, dia nak makan, dia nak buat sesuatu, dia tak fikirkan diri dia, tetapi dia fikirkan umat yang ada di belakang dia. Kalau ikutkan logik, ada setengah orang dia suka cakap, dia kata logiknya. Bukan semua isu agama boleh ikut logik. Ada benda yang tak logik, tapi hukum begitu, kita kena buat lah. Kalau nak ikut logik, kan selalu saya cakap tuan-tuan, hari raya, sembelih ayam ke sembelih kucing? Sembelih kucing lah, kucing lagi bersih tidur dengan kita. Kadang-kadang tidur rasa panasnya. Ingatkan bini peluk kita, tengok-tengok kucing tidur sebelah. Bini terlepas jauh pada kita. Geram betul kucing ni. Tapi sebab apa boleh naik tidur atas katil dengan kita? Sebab kucing ni dia bersih. Ayam makan cacing, ayam makan najis. Tapi bila hari raya sembelih apa? Sembelih ayam, tak sembelih kucing. Ikut logik, sembelihlah kucing. Itu. Tapi kita nak bagi tahu hukum dia tidak mengikut logik semata-mata. Kalau nak mengikut logik, yang datang bawa air tadi siapa tuan-tuan? Yang bawa air tadi bukanlah pelayan kedai. Yang datang bawa air tadi.
Yang bawa air itu adalah malaikat. Malaikat datang bawa susu, malaikat datang bawa arak. Bagi kepada Nabi. Maksudnya bila dia bagi kepada Nabi, dia bagi untuk minum. Nabi nak minum apa? Minum lah. Sebab dia bagi. Kalau Nabi ambil arak pun adakah dipersalahkan kepada Nabi? Tidak. Malaikat yang bawa. Dia bawa pergi ke aku. Aku rembat lah. Saya pergi kuliah, tuan-tuan, mengajar di Batu Lima, Kuala Lumpur. Dia bagi kat saya, tuan-tuan, air mineral dah tentu dah. Macam ni ya. Botol. Dia bagi air Twisties ke apa nama yang orange. Sebotol. Letak pula air Bandung pula lagi sini satu. Ustaz nak minum yang mana Ustaz? Bedal je lah Ustaz. Kami dah letak situ. Tapi tuan-tuan bagi air mineral tak ada pilihan. Air mineral je lah. Nak buat macam mana kan? Togok je lah. Dah itu bagi tahu je. Saya pun tak minum, saya minum dekat sana pun saya minum air tu. Tapi bila nak balik dia kata, Ustaz ni semua kami bagi kat Ustaz. Dia bubuh dalam beg, dia balik. Tak apalah, tapi nak minum. Kalau tuan-tuan fresh orange sini, fresh tembikai leci, tuan-tuan ingat saya boleh minum. Nak pegang, nak minum, dia terbayang-bayang, dia pandang je. Aku minum seorang, dia duk tengok je. Sekali lagi Kak Yati kata, idea patutlah rajin datang ceramah kan. Kak Norma kata, selalu datang jadi untunglah Ustaz dapat air banyak. Sebab kita seorang je minum. Jadi tuan-tuan tak air apa pun, air mineral je lah. Ya. Tapi nak sebutkan bahawa, kalau diletak air itu, maksudkan untuk kita, yang bawa air itu malaikat. Kalau ikut logiknya Nabi ambil arak pun tidak salah. Tetapi kenapa baginda Nabi SAW, dia mengambil susu kerana dia memikirkan masalah umat. Lalu kata Jibril AS, benarlah pilihan kamu wahai Muhammad. Ya, kerana kalau kamu memilih arak tadi, maka akan hancurlah umat. Nak tunjukkan itulah padahnya yang akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Daripada situ Nabi dibawa naik. Dalam perjalanan ni tuan-tuan memang tak logik. Tidak logik daripada Mekah menuju ke Palestin. Palestin naik pula ke langit, melepasi 7 langit, naik satu. Sehinggalah sampai ke Baitul Ma'mur. Solat di sana, naik pula ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun balik pula, mengambil cuma 1/3 malam. Masa yang tidak logik. Tetapi kenapa menjadi logik? Balik kepada ayat suci Al-Quran. Sebab tu kita katakan bila ceramah ni, dia kena balik kepada Al-Quran, balik kepada hadis Nabi. Saya bawa Al-Quran je malam ni, ya, supaya kita rujuk kepada Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran? Subhanallazi asra. Bila dikatakan di sana Maha Suci Allah yang telah memperjalankan dikatakan allazi asra, diperjalankan, dibawa. Maksudnya Nabi bukan pergi sendiri, Nabi dibawa. Dibawa pula bukan naik basikal badar. Naik basikal badar lambat sampai dah. Ya. Naik apa? Naik borak. Naik borak. Borak ini tuan-tuan, sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Kalau ikut logik, seekor semut nak berjalan kaki pergi KLCC, patah balik, tak logik. Tapi seekor semut daripada pokok rambutan depan rumah arwah Haji Bakri, Abang Yan pergi bersandar kat sana. Semut tu naik masuklah poket baju dia. Abang Yan pun tak sedar. Lepas tu kawan ajak, jom kita pergi KLCC. Dia bawa kereta pergi KLCC. Semut pun masuk, pergi juga KLCC. Semut pun keluar tengok, oh macam ni KLCC. Duduk sekejap, Abang Yan patah balik. Dia balik juga. Balik-balik dia pun terjun, turun depan rumah arwah Haji Bakri. Dia naik balik pokok. Dia beritahu kat kawan-kawan sesemut dia. Hei kawan-kawan, tadi aku pergi KLCC, kau orang tahu tak? Semut kata, gila kau. Kau ingat senang nak pergi KLCC? Tapi oleh kerana dia diperjalankan oleh Abang Yan, kerana dia masuk dalam poket baju, kita tak sedar. Ini kan pula dia naik borak yang dihantar oleh Allah melalui malaikat Jibril AS. Datang Nabi naik pergi, memanglah
Sebab itu kalau orang kata tak logik, memang tak logik kalau berjalan kaki biasa. Tetapi ni naik burak. Malah kalau tak naik burak pun, kalau yang mengkendaki perjalanan itu adalah Allah, tidak ada siapa yang boleh menghadang. Itu kita kena yakin. Sebab itu kita katakan, siapa yang menafikan Isra' wal Mi'raj ini boleh menjadi kafir. Kenapa Saidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq? Kerana bila mana Nabi sampai balik, dalam cerita semut datang pula semut. Betul pula dia. Ketika mana orang mendengar cerita Nabi, Nabi cerita aku dibawa begini, orang tak percaya. Lalu ada sebahagian daripada mereka berlari pergi jumpa Saidina Abu Bakar. Ceritakan kepada Saidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau tahu tak? Muhammad ceritakan kepada kami, dia dibawa daripada masjid pergi ke Palestin. Palestin naik pula jumpa Tuhan kamu. Turun balik pula dalam masa yang sekejap. Lalu apa kata Saidina Abu Bakar? Bukan setakat itu, kalau yang disebut oleh Muhammad, aku akan percaya. Lebih daripada itu pun aku akan percaya, kerana Muhammad seorang Al-Amin, tidak pernah menipu. Sejak daripada peristiwa itulah Saidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq yang membenarkan. Kita duk cerita-cerita penipu. Cerita-cerita menipu. Akhirnya orang buat gelaran Al-Kazib, tukang penipu kat kita. Jadi nak tunjukkan bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan, satu peristiwa yang melibatkan keimanan. Dia tak boleh difikir dengan logik akal, tetapi dia mesti datang bersama dengan iman. Menunjukkan bahawa keimanan itu sangat penting dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Ramai juga di kalangan sahabat-sahabat yang ada ketika itu tak percaya. Akhirnya murtad. Nak sebutkan apa? Sebab mereka tak dapat menerima apa yang diceritakan oleh baginda Nabi. Kita pada hari ini tuan-tuan, untungnya kerana Nabi sebut dalam hadisnya, ada Al-Qurannya, kita boleh rujuk. Tapi kalau kita tak mengaji, akhirnya kita pun tak percaya. Pentingnya tentang iman, ayat yang saya sebutkan ini, ayatnya berkaitan dengan keimanan. Tetapi cuba kita lihat, di dalam menentukan duduknya ayat suci dalam Al-Quran ini tuan-tuan, Nabi yang menentukan. Ayat Al-Quran itu turun, Nabi bagi tahu sahabat, ayat ini dalam surah ini kamu letak. Ayat ini kamu letak dalam surah ini. Nabi yang letak, yang menentukan. Tetapi Nabi ini bila dia menentukan, bukan ikut selera dia. Dia mengikut apa? Ikut Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Ayat ini selalu saya sebut. Nabi kalau dia bercakap, dia buat sesuatu bukan ikut seronok dia, selera dia, illa melainkan wahyu daripada Allah. Jadi cuba kita lihat, walaupun ayat ini penting, subhanalladzi asra bi'abdihi ini penting, ayat yang berkaitan dengan iman, tapi bila kita buka Al-Quran, ayat mana yang pertama duduk? Surah Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, hingga akhir ayat. Kenapa tak letak Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan? Kenapa tak letak ayat itu? Letak Fatihah dulu. Supaya orang faham dalam surah Fatihah ni, nak bagi kenal siapa Tuhan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, Allah itu Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Di akhirat besok, raja-raja sultan yang ada tak bermanfaat, tak boleh tolong siapa. Dia pun tak ada kuasa ketika itu. Yang berkuasa Allah, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh berdoa, minta kepada Allah, wahai Allah, hanya Engkau lah yang kami sembah, hanya Engkau kami minta tolong. Apa yang kita minta tolong? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Kita bukan minta tolong supaya Allah berikan harta benda yang banyak. Sebab bila banyak harta benda ni tuan-tuan, di akhirat besok lagi banyak akan dihisap. Jadi kita minta Allah berikan kepada kita jalan yang lurus.
Malam ni tuan-tuan kalau dah agak cukup, tuan-tuan kata, Ustaz, dah cukup dah Ustaz. Kita berhenti InsyaAllah tak lama kita berhenti Tapi tak sampai lagi ni, baru nak mula ni. Baru nak mula. Okey. Kenal surah Fatihah, kenal Allah. Selesai dah kenal Allah, masuk ke tak Nabi letak tak ayat subhanalladzi? Belum. Dia letak pula apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fi. Ni kitab ni. Kitab apa ni? Al-Quran. La raiba fi. Tidak ada keraguan. Tidak ada syak, tak ada ragu. Siapa yang syak dengan ragu, hancur. Tak payah ceritalah benda yang ada dalam ni. Kalau kita masih tak percaya kepada Al-Quran, tak payah nak dengarlah cerita-cerita dalam ni. Kamu takkan percaya. Sebab tu Nabi dah letak ayat di awal. Allah suruh letak yang itu dulu. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau kita dah mula boleh percaya, percaya macam mana nak percaya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman kena beriman dengan benda yang gaib. Bukan benda yang nyata saja. Yang gaib pun kamu kena percaya. Termasuk peristiwa Isra' wal Mi'raj. Benda yang gaib. Kita tak nampak. Kita dengar cerita je, Nabi cerita. Hidup di zaman kita tak nampak. Hidup di zaman Nabi pun tak nampak. Nabi seorang diri je. Jadi kalau kita percaya, percaya. Kalau tak percaya, tak payah cerita lah tentang apa pun. Tengok. Sebab tu ayat ini berada di tengah. Dia tak letak di awal. Oh, tu baru mukadimah tu. Bila nak habis ni Ustaz? Tahun depan kan kita ceramah. Pulak sambung. Okey, kita pendekkan. Maka dibawa naik. Naik satu langit demi satu langit, satu langit demi satu langit, melepasi langit-langit yang ada, tapi tak semudah yang kita sangka. Setiap langit yang nak dilepasi itu diberi salam baru dibuka pintu langit. Naik, selesai. Sehinggalah sampai di Baitul Ma'mur, lalu Nabi solat di sana. Itu yang saya katakan, ketika mana Nabi solat di Baitul Ma'mur, Nabi melihat ada 70,000 malaikat sedang melakukan ibadah. Masuk lagi 70,000 malaikat. Yang masuk ni tak keluar lagi. Masuk yang lain lagi 70,000. Nak menggambarkan kepada kita jumlah malaikat sangat ramai. Dalam seramai-ramai malaikat yang ada itu, Islam tak suruh kita kenal satu persatu pun. Tapi Islam kata cukuplah, wajib kita kenal 10 malaikat. 10 malaikat ni kita ingat ke tak ingat? Balik tanya anak kita, kamu ingat tak nama 10 malaikat dan tugasnya? Kalau mereka tak ingat, berdosa mereka. Bukan setakat mereka berdosa, kita ibu bapa pun berdosa kerana kita tak mengajar anak tentang 10 malaikat yang wajib kita tahu. Nama Ning Baizura kita tahu, Era Fazira kita tahu, anak dia kita tahu, bercerai kahwin balik berapa kali kita tahu, nama malaikat tak tahu. Berdosa kita. Tapi insya-Allah orang Kampung Pasir semua tahu. Ni orang tempat lain kita cerita ni. 10 aja. Jibril, pembawa wahyu. Mikail, Mikail ini apa? Yang memberi rezeki. Israfil, tiup sangkakala. Israel, yang ni semua ingatlah sebab ada lagu. Bila Israel datang memanggil. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tak jumpa Israel. Dalam Al-Quran dia cuma sebut Malakatul Maut. Malaikat maut. Israel. Kemudian Munkar, Nangkir, dah tentu dah tanya dalam kubur. Raqib, Atid. Itu yang kiri kanan. Malik, jaga neraka. Ridwan, syurga. Malik Ridwan, jaga mikrofon. 10 aja, bukan banyak pun. Malaikat banyak, malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah semua tu, itu tak wajib kita tahu. Kalau tahu baguslah, tapi tak wajib. Yang wajib 10 tu kita kena tahu. Ini
Kalau kita tahu tugas-tugas mereka, ada malaikat yang namanya Raqib dan Atid duduk dengan kita ni, kiri kanan. Orang rasuah, tak ada siapa tahu. Saya dengan pemberi rasuah saja. CCTV tak ada. Jadi kami berdua saja yang tahu. Tapi jangan lupa, Raqib Atid tahu. Teknologi hari ni kata, tak payah berjumpa ustaz, nanti susah. Takut tiba-tiba dia orang letak video-video kecil tersorok. Orang nampak. Tak payah ustaz. Zaman teknologi. Saya transfer je masuk. Transfer pun malaikat tahu. Jadi maksudnya kalau kita faham tak ada ruang kita boleh lakukan kemaksiatan, kemungkaran kerana malaikat sentiasa bersama dengan kita. Hari ini kita lihat berapa ramai pemimpin-pemimpin yang dulu bertegar bukan main lagi. Bercakap tentang Islam, Hari ini mana suara mereka? Diam habis. Kerana apa? Sudah berada dalam kekenyangan wang gaji yang begitu selesa. Sibuk nak jaga pilihan raya dekat negeri Johor. Sedangkan akidah umat Islam pada hari ini berada dalam keadaan yang sangat nazak. Umat Islam dihalang daripada masuk masjid nak sembahyang Jumaat. Bukan nak curi tabung Jumaat. Nak sembahyang Jumaat pun tak boleh masuk. Sepatutnya Menteri Agama ke panggil mesyuarat. Mufti-mufti, memang kuasa agama ni tuan-tuan tak payah mengajar, kita pun tahu. Kuasa agama negeri-negeri duduk di bawah kerajaan negeri. Yang tak faham pun satu hal juga, dia pergi duk marahkan Pak Long Mae tu. Pak Long Mae KJ, Pak Long Mae KJ. Mereka tu bukan ada kuasa. Yang kuasa menghalang solat ni negeri-negeri. Negeri Selangor di bawah Majlis Agama Islam. Tetapi mufti selaku penasihat kepada duli tuanku patut orang katakan bertindak sebagai penasihat. Bukan dengar saja ikut. Lawan kan hilang jawatan aku ni. Gaji 6,000 siapa nak bagi? Ya, Tok 4 bolehlah gaji 1,000 lebih. Ini 6,000 Tok. Ada orang jawab balik kat saya begitu. Bila saya sebut dalam kuliah saya, ada orang PM saya. Ustaz bolehlah cakap macam tu Ustaz. Orang tu Ustaz tahu tak? Kalau dia lawan, hilang gaji dia. Kalau dia takut hilang gaji, lebih baik jangan jadi mufti, jangan jadi qadi. Kerana tidak yakin rezeki pemberian Allah. Rezeki bukan pemberian daripada kerajaan. Gaji diberi oleh kerajaan. Kalau tak faham sangat, mainlah dengar kuliah kat Kampung Pasir ni, Ustaz Syukri mengajar. Susah. Dah patah balik. Lagi tak habis pula. Kita tamat paling lewat pukul 9. Paling lewat. Jangan lama-lama. Kang besok kan habis. Kalau setakat tuan-tuan tak datang tak apa. Kalau sampai Kasim pun tak datang, bimbang pun. Baik. Nak sebutkan Nabi naik. Nabi naik. Berjumpa akhirnya. Nabi terima perintah solat. Solat ni tuan-tuan. Penting. Nabi naik bertemu dengan Allah. Allah beri anugerah. Anugerah dia apa? Solat. Solat ini sangat penting. Pertama sekali untuk membuktikan kita sebagai orang Islam. Kalau kita tak solat, di mana kita nak mengatakan kita sebagai orang Islam? Bunyal Islamu ala khams. Tertegaknya Islam atas 5 tonggak utama. Selepas daripada syahadatan la ilaha illallah adalah solat. Selepas daripada bersyahadah, rukun yang kedua adalah solat. Nak tunjukkan penting. Solat ini dulu ketika mana Nabi SAW terima berapa? 50 waktu. Bukan 50 rakaat. Kena faham betul-betul. 50 waktu. 50 waktu. Akhirnya bila turun berjumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya apa yang dapat Muhammad. Nabi Muhammad pun ceritalah Allah berikan aku perintah solat. Seronok aku dapat. Berapa banyak? 50. Kata Nabi Musa, kamu naiklah jumpa Allah. Mintakan pengurangan. Kerana apa? Umat-umat aku ni, wahai Muhammad, umat Nabi Musa. Umat yang hebat, yang gagah. Mereka pun takkan mampu. Ini kan pula umat kamu. Ada yang lembek macam Ustaz Syukri kecil. Mana nak larat? Yang nama saya tu tak sebut lah tu. Saya tambah lagi tuan-tuan cara dalam kitab pula mana. Itu memang tak ada lah.
umat kamu ni lemah, tak mampu nanti, pergilah minta pengurangan. Nabi naik jumpa Allah. Ikut riwayat, dia naik, Allah kurangkan 10. Turun, tanya. Nabi Musa cerita, tanya balik, dia cerita pada Nabi Musa, ada lagi 40. Tak mampu, minta lah lagi. Naik lagi. Naik turun, tuan-tuan. Akhirnya sampai tinggal 5. Bila tinggal 5 turun, Nabi Musa kata, macam mana Muhammad? Allah beri kepada aku 5. Kata Nabi Musa, umat kamu tak mampu juga wahai Muhammad. Naiklah minta kurang lagi. Betul tak kata Nabi Musa tu? Betul. Kalaulah betul-betul mampu, tuan-tuan, malam ni dah penuh dah. Penuh malam ni. Makan ada tak? Makan ada kan? Ada kuliah, ada makan. Ada makan, ada kuliah. Apa nak bimbang? Tu ada kek pula tu lagi tu. Ada orang hantar kek. Ya? Ada hamba Allah, dia beli, suruh saya hantar kepada kek. Hantar kek, tuan-tuan. Cuma doakan je lah. Berikan keselamatan kepada dia, dimurahkan rezeki. Itu ajalah. Ya, itu dia tak suruh pun, saya suruh. Sebab bila orang bagi kita makan ni, tuan-tuan, doakan kebaikan untuk dia, doa dunia akhirat. Nak sebutkan, datang dengar kuliah, ilmu dapat, makan dapat, bersilaturahmi pun dapat, apa nak lagi? Tapi oleh kerana tak mampunya nak solat, tak datang. Tapi kalau duduk kat rumah, ya, duduk kat rumah, tak mampu nak datang, tak apa juga. Ini duduk kat rumah, tengok cerita anugerah juara lagu. Rugi sungguhlah. Dapatlah 5. Ya, 5. Kemudian kata dengan Nabi SAW, dia kata, aku tak mampu dah wahai Musa. Aku malu. Malu aku nak menghadap Allah. Kerana apa? Allah bagi ni dah cukup, dah aku reda. Kerana apa? Allah sebut biarpun 5 waktu yang dikurniakan kepada kita, tetapi ganjaran pahalanya tetap sama seperti mana 50 waktu yang asal. Maha kayanya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah kerja kerajaan, kerja makan gaji ke, kerja swasta ke? Tuan-tuan pernah tak dalam sebulan tuan-tuan pergi kerja 2 hari tapi orang bagi gaji penuh? Silap-silap orang kata, tak payah main kerja bulan depan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala daripada 50 minta kurang, tinggal 5. Tapi Allah kata pahalanya sama. Maha kayanya Allah. Kita tak sayang Allah lagi tak tahu lah. Nak kata apa lagi dah. Baik, itu tentang solat. Nak tunjukkan penting solat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dengar ceramah Isra' Mi'raj ni, balik tolonglah memperkemaskan bab solat. Bukan setakat diri kita, tapi ahli keluarga kita. Agar mereka juga tidak dihumban dalam neraka Allah. Dalam perjalanan itu juga nak sebutkan kepada tuan-tuan bahawa, tinggal 5 minit dah ni, waktu kecemasan. Dalam perjalanan itu Nabi lihat banyak perkara yang Nabi nampak, tapi kita cerita setakat yang kita ada waktu sahaja. Jarang kuliah minum ni. Malam tu lah dengan bayar ni. Baik, nak sebutkan bahawa Nabi lalu pertama sekali dibawa melihat syurga. Lihat syurga. Di pintu syurga ada tertulis di sana, siapa yang memberi sedekah akan diberikan ganda pahalanya sebanyak 10 kali ganda. Sebab tu orang yang mati, tuan-tuan, kalaulah Allah beri peluang hidup kembali, tanya dia, kamu nak hidup tak? Nak, dia kata. Kalau kamu hidup balik di dunia ni, kamu nak buat apa? Kamu nak pergi haji ke? Kamu nak semayang ke? Nak baca Quran banyak-banyak, bertahajud sampai tak tidur ke? Tak. Dia kata apa? Aku nak bersedekah. Sebab sedekah ni ganjarannya besar. Kita tak nampak sedekah ni. Ya. Tapi bila kita dah mati baru kita tahu, Masya Allah, besarnya ganjaran pahala. Nabi kata, aku melihat tertulis di pintu syurga, siapa yang bersedekah akan diberi 10 kali ganda kebajikan. Siapa yang beri hutang akan diberi 18 kali ganda. Orang minta hutang kat kita, datang jumpa kita, bang, saya betul-betul tak ada duit bang. Nak belanja tak ada, nak bayar kelengkapan apa ni kat rumah semua tak ada.
Boleh tak bagi saya hutang RM50? Kita beri kepada dia RM50 sebab dia minta berhutang kat kita tu. Allah akan beri ganjaran gandaan kepada kita, kata Nabi, 18 kali ganda. Kenapa? Sebab bila bersedekah, kita bagi ke orang sedekah, orang tu terima sedekah kita, tapi kadang-kadang orang tu masih ada lagi. Duitnya masih ada, tapi oleh kerana orang beri, dia terimalah. Dia tak menolak. Tapi bila orang datang jumpa minta nak berhutang, menunjukkan orang tu dah tak ada apa dah. Sebab tu dia datang jumpa kita, minta nak berhutang. Itu satu. Jadi bantulah mana yang terdaya oleh kita. Nabi melihat satu kumpulan manusia yang sentiasa buat kerja macam kerja gila, iaitu hentak kepala dengan batu, hentak kepala dengan batu, hentak kepala dengan batu. Siapa mereka ini, wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, itulah di kalangan umat-umat kamu yang terdiri daripada tambahan saya, anak-anak orang kampung pasir, anak Ustaz Syukri, anak saudara ni, kawan ni yang mengabaikan solat. Kita dengar ceramah ni, selalu kita dengar, bahaya punya tak solat, selamat aku. Kita selamat, anak tak solat, kita pun tak selamat. Sebab tu saya katakan solat tu sangat penting. Biar mereka tahu solat. Kalau tak semayang ni tuan-tuan, dia sama seperti mana orang yang meruntuhkan agama. Ya, meruntuhkan, tinggal 2 minit. Orang yang meruntuhkan agama. Jadi tuan-tuan, kalau Cina datang nak runtuhkan agama, saya kata itu hari, Pak Ipin yang tak larat pun bangun nak lawan, pegang kerusi, walaupun kadang-kadang tumbang macam tu je. Tapi semangat nak lawan tu ada. Sebab apa? Orang datang nak runtuhkan agama. Tapi orang yang meruntuhkan agama tu ada dalam rumah kita, makan semeja dengan kita, tengok TV sama dengan kita. Sebab apa dia meruntuhkan agama? Nabi sebut, siapa yang meninggalkan solat, itulah orang yang meruntuhkan agama. Hari ni kita tak nampak, di akhirat baru kita nampak. Hari ni isteri kata, bang, I love you, you love me. You love I, banyak mana? 100% bang. Bila nak masuk syurga, tiba-tiba, wahai Allah, kau tahankan sekejap lelaki tu. Pusing-pusing belakang, tengok siapa? Isteri kita. Yang dulu, dunia dulu kata, I love you, you love me. Kenapa? Dialah yang menyebabkan aku jadi begini. Dia tidak mengajar aku tentang hukum hakam. Dia tidak mengajar aku tentang agama. Dia tidak mengajar aku tentang solat. Akhirnya aku abaikan perintahmu, wahai Allah. Kerana dia. Halang dia daripada memasuki syurga Allah. Waktu tu tuan-tuan, isteri akan berbalah dengan kita. Anak akan musuh dengan kita. Ketika itu semua nak jaga diri sendiri. Sebab itu di dunia ini kena saling bantu-membantu supaya terlepas di akhirat nanti. Apa kata baginda Nabi kepada bapa saudaranya tadi? Lupa dah Ustaz. Lama Ustaz ceramah banyak sangat. Kata Nabi SAW kepada bapa saudaranya, Islamlah wahai pamanku, masuklah Islam wahai bapa saudaraku, supaya aku boleh membela kamu di hadapan Allah. Kalau kamu dah Islam, aku boleh bela. Tapi kamu tak Islam, macam mana aku nak bela? Sama juga dengan anak isteri kita. Kalau kamu menjadi orang Islam, kamu beramal dengan amalan Islam, alhamdulillah, di hadapan Allah terbela kita semua. Tapi bila kamu tidak mengamalkan ajaran Islam, di hadapan Allah, kita akan bercakaran sesama sendiri. Itu akan berlaku pada yaumul akhirat. Nabi bertemu dengan satu kumpulan, satu manusia, golongan satu kumpulan manusia, perutnya sebesar bangunan, sebesar rumah. Siapa ni Jibril? Kata Jibril AS, inilah umatmu. Di kalangan umatmu, wahai Muhammad, mereka yang memakan yang haram. Makan haram. Makan haram, tuan-tuan. Hari ni kita ada makan haram. Ada makan babi. Babi siapa nak makan? Lalu kedai Cina yang jual pun kita jauh. Memang kita tak makan daging babi yang haram. Kita takut nak bersentuh dengan babi, dengan anjing yang haram. Sebenarnya binatang tu tak haram, kita sentuh baru haram. Kita punya takut benda tu, tapi kita tidak takut makan rasuah. Kita tidak takut untuk mengambil sogokan. Sebab kita di Malaysia ni lain sikit. RM50 bagi kepada polis. Rasuah.
Ni tolong uruskan saya punya urusan ni cepat sikit boleh? Saya bagi RM50. Rasuah. Bagi jumpa apa budak pejabat ni, tolong naikkan file saya kes tanah ni cepat sikit boleh tak? Saya bagi kamu RM50. Rasuah. Bagi RM50, rasuah. Tapi kalau sapu RM500,000, komisen. Itu biasa di Malaysia. Sebab tu menteri-menteri ni seronok jadi menteri. Tapi ni cerita ni bukan menteri di Malaysia, ni menteri di tempat lain. Menteri di Malaysia insya-Allah dia tak makan duit rakyat. Ya, kita beritahu lah. Menteri di Malaysia alhamdulillah setakat ni dia tak makan duit rakyat kerana dia makan duit keluarga Malaysia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi turun, ya, Nabi turun semula, Nabi balik besoknya Nabi menceritakan peristiwa ini kepada sahabat. Ramai sahabat-sahabat yang tak percaya di atas apa yang Nabi ceritakan sebab tempoh waktu itu. Tapi yang boleh mempercayai akan apa yang diperkatakan oleh Nabi adalah satu benda yang patut ada dalam diri setiap orang Islam, iaitu keimanan. Bila ada iman dalam diri tuan-tuan, benda yang kita tak nampak, tak boleh dijangkau dengan akal dan minda, tetap kita akan percaya. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Tapi kalau kita tak ada keimanan, kita tak akan percaya benda-benda yang kita lihat seolah-olah tidak masuk logik akal. Sebab itu dalam konteks ini tuan-tuan, bab solat ini kalau kita baca, ada benda-benda azab yang tak masuk logik akal. Saya mengajar semalam satu kitab tentang orang yang tak bayar zakat. Bila tak bayar zakat ni, apa seksanya? Kata Nabi SAW, dia mati besok, di akhirat besok akan datang seekor ular yang taringnya sangat tajam, dan ular ini akan menggigit dia, ya, dan gigitan dia, ular ini pula sampai orang katakan kepalanya itu tak ada bulu. Orang kata memanglah ular tak ada bulu, Ustaz. Itu ular di dunia. Ular di akhirat ni tak ada bulu kepalanya. Sebab apa? Sebab terlalu berbisa. Giginya itu, taringnya itu daripada besi api neraka. Betul kata ni. Buka dalam hadis Nabi. Di dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau kita fikir logik akal, mana pula lah ada pula ular yang berkaki, bertaring macam ni. Itu logik akal. Tapi kalau dah Nabi sebut, tuan-tuan, hanya orang beriman sahaja akan mempercayai. Maka mudah-mudahan dan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini dalam keadaan yang kita mampu cerita sedikit sahaja daripada yang terlalu banyak cerita-cerita yang boleh kita ambil pengajaran. Saya harap kita ambil lalu kita terjemahkan dalam kehidupan kita dalam mengharap redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, dah terlewat lebih 4 minit, saya kata pukul 9 berhenti. Jadi mohon kemaafan dalam apa yang dapat kita kongsikan, dan sampai-sampaikanlah kepada ahli keluarga kita yang belum dapat hadir bersama. Dan kira mana ada kuliah-kuliah Isra' wal Mi'raj di tempat-tempat yang kita temui, jangan kita rasa segan silu. Walaupun kita dah dengar kuliah ni, ikutilah kuliah lagi supaya ilmu itu kita makin banyak kita dapat daripada para asatizah yang lain untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir